Keajaiban 72 jam di Malaysia, bagaimana kebaikan mengubah 19 remaja Norway yang hanyut. Sebuah keajaiban yang sukar dipercayai oleh sesiapapun telah berlaku. Cikgu, apa sebenarnya yang telah kita lakukan selama ini? Saya tak pernah tahu ada dunia yang sebegini indah. Erik, seorang remaja Norway berusia 19 tahun, berkata kepada saya sambil berlinangan air mata. Dia pernah terlibat dengan dadah, mencetuskan keganasan, malah dibuang oleh keluarganya sendiri. Selama 15 tahun saya mengendalikan program kaunseling remaja di Skandinavia, belum pernah saya menyaksikan perubahan sedramatik ini dengan mata kepala saya sendiri. 19 orang remaja bermasalah yang dianggap paling tidak ada harapan di Norway, berubah menjadi insan yang berbeza seolah-olah dilahirkan semula, hanya selepas menghabiskan 72 jam di sebuah negara bernama Malaysia. Apa sebenarnya yang telah mereka alami di sana? Mengapa anak-anak muda yang terjerat dalam dadah, keganasan, kecurian, dan masalah keluarga ini boleh menangis teresak-esak selepas bertemu dengan sekumpulan pakcik dan macik di Malaysia? Dan mengapa, selepas pulang ke tanah air, kesemua mereka bertaubat sepenuhnya dan kini kembali ke pangkuan masyarakat sebagai remaja contoh? Ini adalah sebuah kisah yang luar biasa. Izinkan saya menceritakan catatan 72 jam yang menyentuh hati itu. Sebelum bermula, sila tekan butang suka dan langgan saluran ini. Ia akan menjadi sumber kekuatan yang besar untuk menyebarkan keindahan Malaysia kepada dunia. Apa kabar semua? Saya Oswald Sen. Saya telah berkhidmat sebagai kaunselor di sebuah pusat bimbingan remaja di Norway selama 15 tahun. Pada musim luruh yang lalu, satu peristiwa telah mengubah hidup saya. Ia berlaku semasa sebuah program latihan sambil belajar di luar negara yang dianjurkan sebagai sebahagian daripada program pemulihan kami. Para pesertanya terdiri daripada 19 orang remaja yang paling bermasalah di seluruh Norway, berumur antara 16 hingga 19 tahun. Kesemua mereka dihantar ke program ini sebagai peluang terakhir mereka. Biar saya jelaskan betapa seriusnya masalah mereka. Erik, 19 tahun, mula menyentuh dadah sejak berumur 12 tahun dan mempunyai 3 rekod tangkapan karena menyerang ibu bapaknya. Ibunya meninggalkan rumah karena takut kepadanya, manakala bapaknya bersumpah tidak akan mengakuinya sebagai anak lagi. Matias, 18 tahun, mempunyai 5 rekod jenayah mencuri. Semua uang yang dicuri dihabiskan untuk berjudi, dan hutangnya kini melebihi 150.000. Dia bahkan mencuri harta benda dari rumah datuk dan neneknya, menyebabkan dia dipulaukan sepenuhnya oleh keluarga. Lin, 17 tahun, mencetuskan satu insiden keganasan wanita yang jarang berlaku di Norway, memukul rakan sekelasnya sehingga dimasukkan ke hospital, menyebabkan dia dibuang dari semua sekolah. Titik persamaan mereka adalah ketidakpercayaan terhadap orang dewasa, kebencian terhadap masyarakat, dan dendam terhadap keluarga. Jauh di lubuk hati setiap remaja ini, terpendam luka yang mendalam, dan luka ini dizahirkan dalam bentuk keganasan dan jenayah. Rancangan asal kami adalah untuk menjalankan kerja sukarela di sebuah kampung terpencil di Thailand. Kami berharap dengan hidup bersama penduduk tempatan dalam persekitaran yang serba kekurangan tanpa bekalan air dan elektrik, mereka akan mempelajari nilai kehidupan yang sebenar. Kami berlepas dari lapangan terbang Oslo dengan rancangan untuk transit di Bangkok sebelum menuju ke utara Thailand. Namun, takdir kadangkala membawa kita ke arah yang tidak dijangka. Ketika kami terbang melintasi ruang udara Siberia, kapten tiba-tiba membuat pengumuman kecemasan. Para penumpang sekalian, harap maklum. Sebuah taufan besar sedang melanda Asia Tenggara. Beberapa lapangan terbang termasuk Bangkok telah ditutup. Demi keselamatan, kita akan membuat pendaratan cemas di lapangan terbang antarbangsa terdekat, yaitu lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Malaysia. Serta-merta, para remaja menjadi gempar. Bagi kebanyakan mereka, gambaran tentang Malaysia hanyalah berkisar pada menara berkembar Petronas dan makanan eksotik. Cikgu, Malaysia negara, selamat ke? Orang Malaysia boleh terima kita tak? Mereka boleh cakap Inggris? Jujur, saya sendiri berasa cemas. Menguruskan 19 remaja bermasalah di negara asing tanpa sebarang perancangan selama 3 hari pastinya akan menjadi satu cabaran yang amat besar. Namun, apa yang berlaku selepas kami mendarat di Klia benar-benar mengubah tanggapan kami. Walaupun sudah lewat malam, sekitar jam 1 pagi, kaki tangan lapangan terbang mengendalikan situasi kami dengan begitu sempurna. Menghadapi kumpulan warga asing yang membuat pendaratan cemas, mereka sangat cekap dan membantu. Mereka malah mengaturkan penyambut tetamu yang fasih berbahasa Inggris untuk kami. Semasa urusan imigresen, kaki tangan mengambil kira usia remaja-remaja ini dan menerangkan prosedur kepada setiap seorang dengan sabar.
Beberapa orang daripada mereka kelihatan begitu gemetar sehingga tangan mereka terketar-ketar, tetapi kaki tangan itu tersenyum lembut dan berkata, "Tidak mengapa, ambil masa Anda." Mereka juga membantu kami mengatur pengangkutan ke hotel. Walaupun di tengah malam, kami menerima bantuan yang sangat baik. Di dalam bus menuju ke hotel, para remaja melihat pemandangan malam Kuala Lumpur buat kali pertama. Hebatnya, terang benderang tempat nih walaupun dah malam. Kanti gila. Mereka yang selalunya tidak peduli tentang apa-apapun, buat pertama kalinya menyuarakan rasa kagum. Apa yang lebih mengejutkan ialah, walaupun sudah pukul 1 pagi, masih ada wanita yang berjalan seorang diri di jalanan. Wey, tenggok tuh. Ada perempuan jalan sorang-sorang. Biar betul, Kat Norway, bahaya gila kalau perempuan jalan sorang-sorang tengah malam. Erik melekapkan mukanya ke tingkap bas. Selamat ke tempat nih, katanya. Lebih kepada dirinya sendiri. Kami tiba di hotel pada jam 2.30 pagi. Walaupun begitu, kaki tangan di kaunter penyambut tetamu menyambut kami dengan senyuman yang mesra. Memahami bahwa kami adalah kumpulan remaja, mereka dengan sengaja menempatkan kami di tingkat yang lebih sunyi untuk mengelakkan gangguan bunyi bising. Mereka menerangkan dengan terperinci tentang waktu sarapan pagi dan kemudahan yang ada di sekitar. Apa yang paling meninggalkan kesan adalah keikhlasan dalam layanan mereka. Di dalam lift menuju ke bilik, Matias menggumam perlahan. Aku rasa, orang kat sini macam tak benci kita. Selama ini, pandangan yang mereka terima daripada orang dewasa hanyalah ketakutan, kebencian, dan penghinaan. Tetapi di Malaysia, ia sama sekali berbeza. Malam itu, saya tidak dapat tidur karena hati saya berdebar-debar. Apa yang akan mereka alami di Malaysia dalam tempoh 3 hari akan datang? Pada ketika itu, saya langsung tidak dapat menduganya. Keesokan paginya, pada pukul 6 pagi, remaja-remaja yang terjaga awal karena perbezaan waktu mula mengadu lapar. Cikgu, laparlah. Ada apa-apa boleh makan tak? Di Norway, hampir mustahil untuk mencari restoran yang dibuka sepagi ini. Ketika saya buntu dan bertanya kepada kaki tangan hotel, dia tersenyum dan menjawab, "Oh, di bangunan sebelah ada sebuah kedai mamak yang buka 24 jam. Kedai itu populer di kalangan orang muda." Saya terkejut mendengar ada kedai makan yang beroperasi 24 jam. Saya membawa 8 orang remaja bersama saya ke kedai mamak itu. Pada jam 6.30 pagi, jalan-jalan di Kuala Lumpur sudah mulai hidup. Para pekerja bergegas ke pejabat, penduduk bandar berjoging, dan orang ramai keluar masuk dari kedai serbaneka. Pagi di Oslo selalunya sunyi sepi, tetapi hari di Kuala Lumpur nampaknya bermula lebih awal. Sebaik sahaja kami menolak pintu kedai, udara hangat beserta aroma makanan yang lazat menusuk hidung. Sudah ada beberapa pelanggan di dalam. Seorang lelaki pertengahan umur sedang bersarapan sambil membaca surat kabar, seorang wanita sedang bekerja dengan komputer ribanya, dan sekumpulan pekerja yang kelihatan letih mungkin baru pulang dari shift malam. Melihat menu, para remaja menjerit terkejut. Wah, murahnya. Sekeping roti canai macam nih kat Norway mau dekat 50. Pelayan yang mengambil pesanan kami langsung tidak menunjukkan rasa terkejut melihat sekumpulan orang asing seperti kami. Dia menerangkan menu dalam bahasa Inggris dan mencadangkan hidangan yang sesuai dengan selera anak muda. Ada sesiapa yang tak makan pedas? Ada alahan apa-apa? Keprihatinannya terhadap setiap seorang daripada kami membuatkan remaja-remaja itu berasa serba salah. Ini sangat berbeza dengan layanan yang biasa mereka terima daripada orang dewasa. Makanan juga tiba dengan sangat pantas. Tidak sampai 5 menit selepas memesan, semua hidangan, roti canai, nasi lemak, mie goreng, teh tarik, sudah terhidang di atas meja. Remaja-remaja itu memandang hidangan Malaysia yang pertama kali mereka lihat dengan perasaan separuh ingin tahu, separuh ragu-ragu, tetapi selepas suapan pertama, riak wajah mereka serta-merta berubah. Sedapnya, ini betul-betul sedap. Erik menyuap nasi lemak ke dalam mulutnya dengan lahap. Apa benda nih? Langsung tak sama macam makanan Asia yang kita makan kat Norway. Sedap gila. Yang paling menyentuh hati mereka ialah mie goreng mamak. Pada mulanya, Matias agak kekok menggunakan sudu dan garpu. Tetapi tidak lama kemudian dia sudah mahir dan mula makan dengan lahap, menghirup teh tariknya dengan bunyi yang kuat. Pelayan itu tersenyum dan memujinya. Pandai awak makan. Ketika membayar, satu lagi kejutan menanti. 8 orang makan sehingga kenyang, tetapi jumlah bil tidak sampai 80. Di Norway, ini mungkin menelan belanja sekurang-kurangnya 200. Pelayan itu mengira uang baki dengan teliti dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, datang lagi ya." Ketika melangkah keluar dari kedai, para remaja bertukar-tukar pendapat. Makanan sedap, barang murah, servis pun bagus. Balik Norway nanti mesti rindu mie goreng nih.
Di tengah-tengah perbualan itu, Lin, yang jarang bersuara, berkata perlahan, "Aku rasa abang pelayan tadi itu baik sangat orangnya." Bagi seseorang yang selalunya bersikap agresif terhadap orang dewasa, ini adalah kali pertama dia menyuarakan pandangan positif. Apabila kami melangkah ke jalan raya, waktu puncak pagi sudah bermula. Yang menakjubkan, walaupun dalam kesesakan orang ramai, keadaan tetap teratur. Di lintasan belang, semua orang mematuhi lampu isyarat. Pejalan kaki, motosikal, dan kereta bergerak dengan harmoni. Keadaan lalu lintas pagi di Oslo jauh lebih kelam kabut. Kendaraan membunyikan hon tanpa henti, dan orang ramai saling berasak-asak. Dalam perjalanan pulang ke hotel, remaja-remaja itu berkata mereka mahu membeli snack. Kami singgah di sebuah kedai serbaneka berdekatan. Sebaik sahaja melangkah masuk, satu lagi kejutan menanti kami. Walaupun masih awal pagi, kedai itu bersih seperti sebuah pasar raya dan barangan tersusun rapi. Apa yang lebih menakjubkan ialah pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan. Bukan saja boleh membeli makanan, malah boleh menghantar bungkusan, membayar bil utility, dan juga terdapat mesin ATM. Weh, tengok nih, boleh buat urusan bangkat kedai serbaneka. Mustahil benda nih ada kat Norway. Setiap seorang memilih snack kegemaran mereka, dan mereka sangat tertarik dengan minuman yang dipanggil susu tembikai. Ketika membayar, satu lagi perkara yang mengagumkan berlaku. Proses pembayaran sangat pantas dan juru uang itu sangat ramah. Melihat kami sekumpulan orang asing, dia langsung tidak menunjukkan riak wajah tidak senang, malah berkata dalam bahasa Inggris, "Selamat datang ke Malaysia." Keluar dari kedai serbaneka, Erik berkata, "Tempat nih 24 jam, macam-macam boleh buat, senang gila." Matias menyambung, "Yang lebih penting, semua orang ramah. Mereka baik walaupun dengan kita yang nampak macam budak jahat nih." Memang benar, 19 remaja ini dengan rambut berwarna-warni, subang dan tatu memang kelihatan menakutkan. Di Norway, orang dewasa akan menunjukkan riak wajah jelik apabila melihat mereka. Tetapi di Malaysia, keadaannya berbeza. Tiada siapa yang memandang mereka dengan pandangan serong. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami juga perasan betapa bersihnya jalan-jalan. Tiada secebis sampah pun di atas tanah, malah kami melihat orang sedang menyapu seawal pagi. Bersihnya bandar nih. Siapa yang bersihkan semua nih? Apabila kami tiba di lobi hotel, remaja-remaja yang lain sudah bangun. Melihat kami yang keluar lebih awal, mereka bertanya kemana kami pergi. Selepas mendengar cerita kami tentang pengalaman sarapan pagi itu, semua orang berasa cemburu. Lain kali bawa kami sekali. Kami pun nak coba nasi lemak tuh. Begitulah permulaan pagi pertama kami di Malaysia. Hanya dalam beberapa jam, riak wajah remaja-remaja itu sudah menunjukkan perubahan yang ketara. Wajah yang selalunya penuh dengan permusuhan telah hilang, digantikan dengan wajah yang penuh dengan rasa ingin tahu dan keterujaan. Bagaimana peristiwa yang bakal berlaku akan mengubah hidup mereka. Pada masa itu, saya langsung tidak dapat membayangkannya. Pada pukul 9 pagi, kami secara rasmi memulakan penjelajahan kami di Kuala Lumpur. Destinasi pertama kami ialah stesen LRT. Pengalaman menaiki tren sangat baru bagi mereka. Mereka kagum dengan kebersihan di dalam stesen dan papan tanda yang mesra pengguna. Weh, ada papan tanda dalam bahasa Inggris. Mesra pelancong betul reka bentuk dia. Semasa menunggu tren di platform, para remaja memerhatikan tingkah laku orang Malaysia. Semua orang berbaris secara semula jadi di belakang garisan kuning dan mengikut petak yang dilukis di lantai. Tiada siapa yang menyuruh, tetapi semua orang mematuhi peraturan. Kalau kat Oslo, semua orang dah berebut-rebut nak masuk tren. Apabila tren tiba, satu lagi pemandangan yang lebih menakjubkan terpapar di depan mata. Sebaik sahaja pintu terbuka, orang ramai secara otomatis bergerak ke tepi untuk memberi laluan kepada penumpang yang hendak keluar. Selepas semua orang keluar, barulah mereka mula masuk ke dalam tren dengan teratur. Masuk ke dalam gerabak, para remaja terpegun dengan kebersihannya. Tiada satu kontengan pun di tempat duduk dan lantai juga sangat bersih. Kemudian, kami menyaksikan babak yang paling menyentuh perasaan. Di stesen seterusnya, seorang makcik yang bertongkat menaiki tren. Serta-merta beberapa orang penumpang serentak bangun untuk menawarkan tempat duduk. Makcik itu mengucapkan terima kasih lalu duduk. Melihat babak ini, Erik berbisik perlahan, hebatnya. Mereka bagi tempat duduk macam tuja. Suasana di dalam gerabak juga sangat mengagumkan. Walaupun penuh dengan penumpang, keadaan sangat senyap. Tiada siapa yang bercakap di telepon dengan kuat atau membuat bising. Ramai yang sedang melihat telepon atau membaca buku. Apa yang lebih mengejutkan ialah melihat sekumpulan pelajar sekolah menengah sedang belajar di dalam tren. Mereka membuka buku rujukan dan belajar dengan tekun. Budak-budak tuh belajar dalam tren, biar betul,
Kita kat sekolah pun tak belajar, kata Matias dengan kagum. Tiba di stasiun Bukit Bintang, sebaik sahaja kami keluar ke permukaan. Keriuhan kawasan itu menyambut kami. Papan-papan tanda yang berwarna-warni membuatkan para remaja ternganga. Wah, ramainya orang. Jauh lebih besar daripada Oslo. Apa yang paling mengagumkan, walaupun dengan begitu ramai orang, ketentraman tetap terpelihara. Di persimpangan jalan, ratusan orang berselisih pada satu masa, tetapi tidak ada yang berlanggar. Semua orang bergerak dengan efisien. Waktu makan tengah hari, kami masuk ke sebuah kedai nasi campur. Menu dengan gambar dan penerangan dalam bahasa Inggris memudahkan kami membuat pesanan. Para remaja sangat ingin tahu tentang hidangan Malaysia yang pertama kali mereka coba, nasi dengan ayam goreng, gulai, dan pelbagai jenis sayur. Apabila makanan dihidangkan, mereka semua terpesona dengan kelezatannya. Macam nih baru RM10, tak boleh percaya. Kat Norway mau RM40. Semasa kami makan, seorang Pak Cik dari meja sebelah menegur kami, "Adik-adik nih dari mana?" Bahasa Inggrisnya tidak begitu fasih, tetapi dia berusaha keras untuk berkomunikasi dengan kami. Apabila kami memberitahu kami dari Norway, Pak Cik itu mendengar dengan penuh minat. Norway negara yang cantik. Pernah tengok aurora? Pada mulanya, para remaja agak kekok, tetapi lama-kelamaan, senyuman mesra Pak Cik itu membuka hati mereka. Pak Cik itu memberitahu kami tentang tempat-tempat menarik di Malaysia dan mencadangkan makanan yang patut dicoba. Selepas kami selesai membayar dan hendak keluar dari kedai, Pak Cik itu mengejar kami. "Ini, untuk adik-adik. Di tangannya ada sebuah bungkusan kecil berisi kuih mui tradisional. Cobalah kuih orang Malaysia." Para remaja berasa keliru. Mereka tidak paham mengapa seseorang begitu baik kepada orang asing yang tidak dikenali. Terutamanya Erik, yang hampir tidak pernah dilayan dengan baik oleh orang dewasa sepanjang hidupnya. "Terima kasih, Pak Cik," saya mengucapkan terima kasih bagi pihak mereka. Pak Cik itu tersenyum lebar dan melambai kepada kami. "Selamat jalan-jalan di Malaysia." Selepas keluar dari kedai, para remaja terdiam. Selepas berjalan seketika, Erik menggumam, "Kenapa dia baik sangat dengan kita? Kita nih orang asing jah." Pada ketika itulah, peristiwa yang paling menyentuh hati berlaku. Kami sesat. Ketika kami sedang buntu melihat peta, seorang Pak Cik dalam lingkungan usia 70-an yang kebetulan lalu di situ menegur kami. "Adik-adik cari apa?" Bahasa Inggrisnya tidak seberapa lancar, tetapi dia menggunakan bahasa isyarat untuk coba membantu. Apabila dia menyadari kami tidak tahu arah, dia berkata, "Tunggu sekejap," lalu membawa kami ke balai polis berdekatan. Selepas berbincang dengan polis, dia membantu mendapatkan peta yang lebih terperinci untuk kami. Bukan itu sahaja, Pak Cik itu berkata, "Mari, Pak Cik tunjukkan jalan." Dia menghabiskan masa selama 20 menit berjalan bersama kami untuk membawa kami ke destinasi. Sepanjang perjalanan, dia berbual dengan para remaja. Macam mana Malaysia? Seronok? Walaupun hanya dengan bahasa Inggris yang mudah, kehangatan hatinya jelas terasa. Apabila tiba di destinasi, Pak Cik itu melambai mesra kepada kami. "Pak Cik gembira kalau kamu semua suka Malaysia." Para remaja terdiam. Terutamanya Erik, matanya berkaca-kaca. Selepas Pak Cik itu pergi, Erik berkata kepada saya, "Cikgu, kenapa Pak Cik tuh sanggup habiskan 20 menit masa dia untuk kita? Kita nampak jahat, dan tak ada apa-apa faedah pun untuk dia." Suara Erik bergetar. Ayah saya sendiri pun takkan tolong saya kalau saya dalam kesusahan, tapi seorang Pak Cik di negara asing, begitu baik pada saya. Erik mula menangis. Seorang remaja lelaki berusia 19 tahun menangis di hadapan semua orang. Selama ini saya ingat semua orang dewasa tak boleh dipercayai. Tapi Pak Cik itu lain. Remaja-remaja yang lain hanya mendengar dalam diam. Matias berkata, "Aku pun sama. Aku selalu ingat orang dewasa semua penipu pentingkan diri sendiri. Tapi orang Malaysia yang kita jumpa hari ini lain." Lin juga berkata perlahan, "Pak Cik tuh tak takut dengan kita. Selalunya, orang dewasa akan lari bila nampak saya." Malam itu, saya berbual dengan mereka di hotel. Hati mereka telah mengalami perubahan yang jelas. "Cikgu, kenapa orang Malaysia baik sangat? Saya tak faham kenapa mereka begitu lembut dengan orang bermasalah macam kita." Saya menjawab, "Saya rasa orang di Malaysia mungkin tidak menilai seseorang dari luaran. Mereka percaya pada kebaikan yang ada dalam diri kamu." Erik bertanya, "Ada kebaikan dalam diri saya?" "Sudah tentu ada. Kamu menangis hari ini adalah bukti terbaik. Itu bermakna kamu mempunyai hati yang boleh tersentuh oleh kebaikan orang lain." Malam itu, para remaja lebih senyap daripada biasa. Tiada siapa yang membuat bising atau menjerit, seolah-olah setiap orang sedang bermuhasabah diri. Keesokan harinya,
Satu lagi peristiwa yang lebih mendalam berlaku. Ia terjadi ketika kami sedang membeli belah di kedai serbaneka. Di hadapan kaunter, Matias mengambil sebungkus snack. Ketika juru uang tidak perasan, dia coba memasukkannya ke dalam poket. Ini adalah perbuatan yang biasa dilakukannya di Norway. Tetapi pada saat itu, matanya bertentangan dengan mata juru uang wanita di kaunter. Juru uang itu tersenyum lembut dan berkata, "Oh, snack tuh sedap. Itu kuih lama orang sini." Matias terpaku. Juru uang itu sepatutnya sudah perasan niatnya untuk mencuri, tetapi dia tidak memandangnya dengan curiga. Sebaliknya, dia dengan ramah memperkenalkan produk itu. "Kalau encik nak coba, saya cadangkan perisa edisi terhatni juga." Juru uang itu melayannya dengan penuh kepercayaan, tanpa sebarang syak wasangka. Matias mengeluarkan snack itu dari poketnya dan meletakkannya di atas kaunter. "Saya nak yang ini." Selepas membayar dan keluar dari kedai, Matias berkata kepada saya, "Cik Gu, tadi saya nak mencuri. Tapi bila saya tengok mata akak tuh, saya tak sampai hati. Kenapa ya? Sebab dia percaya pada saya. Macam mana saya boleh curi dari orang yang percaya pada orang macam saya?" Air mata Matias juga mengalir. "Apa yang aku udah buat selama nih? Rupanya ramai orang yang sudi percaya pada aku." Petang itu, peristiwa yang paling mengharukan berlaku. Ketika kami sedang berehat di sebuah taman, Lin tiba-tiba bangun. Seorang kanak-kanak yang sedang bermain berdekatan terjatuh. Tanpa teraga-aga, Lin berlari ke arah kanak-kanak itu dan berkata dengan lembut, "Adik oke? Tak sakit, tak sakit." Dia memeriksa lutut kanak-kanak itu dan mengelap air matanya dengan sapu tangannya. Lin, yang selalunya ganas dan suka membuli yang lemah, kini sedang membantu seorang kanak-kanak yang tidak dikenali. Ibu kanak-kanak itu berlari datang dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih banyak, Di. Nasib baik ada kamu." Lin menjawab dengan malu-malu, "Sama-sama. Benda kecil ya." Melihat babak ini, remaja-remaja yang lain juga terkejut. Tiada siapa menyangka Lin akan membantu orang lain. Malam itu, Lin berkata kepada saya, "Cikgu, masa saya tolong budak tu tadi, buat pertama kali saya rasa seronok sangat. Selama ini saya hanya tahu sakitkan orang. Rupanya, menolong orang ini perasaan yang sangat hebat." "Ya Lin, kamu sebenarnya mempunyai hati yang sangat baik." Datang ke Malaysia barulah saya faham. Rupanya manusia memang boleh jadi baik antara satu sama lain. Pagi hari terakhir, para remaja bangun awal atas inisiatif sendiri dan mulai membersihkan kawasan sekitar hotel. Tiada siapa yang menyuruh, itu adalah keputusan mereka sendiri. Kita tak boleh kotorkan bandar yang orang Malaysia dah bersihkan cantik-cantik untuk kita nih sebelum balik, cadang Erik, dan semua orang turut serta. Ketika mereka sedang membersih, seorang makcik dari kawasan berdekatan menegur, terima kasih Di, orang luar pun tolong bersihkan kawasan nih." "Sama-sama makcik, ini sebagai tanda terima kasih kami atas layanan baik semua orang di Malaysia," jawab Erik. Makcik itu sangat terharu. Dia membawakan mereka nasi lemak yang dibuatnya sendiri. "Makanlah, makcik gembira kamu semua suka Malaysia." Para remaja sangat tersentuh dengan kebaikan makcik itu. Terutamanya Erik, apabila dipeluk oleh makcik itu, dia menangis tersak-esak. "Terima kasih, makcik." Di Malaysia, kami belajar apa itu arti kebaikan yang sebenar. Kami takkan lupakan jasa baik ini. Makcik itu juga berlinangan air mata. "Anak-anak yang baik, kamu semua pasti akan jadi orang yang hebat nanti," makcik jamin. Masa untuk ke lapangan terbang telah tiba. Para remaja memandang pemandangan Kuala Lumpur dengan berat hati. Di dalam bus, Erik berkata, "Cikgu, bila kami balik nanti, kami janji akan berubah. Kami nak jadi orang yang tidak akan memalukan Pak Cik dan Mak Cik di Malaysia." Matias menyambung, "Saya pun akan minta maaf pada keluarga saya. Selama ini saya dah banyak susahkan mereka. Saya betul-betul minta maaf." Lin berkata, "Saya pun akan berubah. Saya tak nak sakitkan orang lagi. Saya nak jadi orang yang boleh tolong orang lain." Di KLIA, para remaja menunduk hormat ke arah Malaysia. "Terima kasih Malaysia. Kamu telah mengubah hidup kami. Kami pasti akan kembali." Di dalam pesawat, para remaja mengimbas kembali pengalaman 3 hari itu. Setiap seorang menitiskan air mata. Bukan tangisan kesedihan karena perpisahan, tetapi air mata keazaman untuk memulakan hidup baru. Bodohnya kita selama nih, langsung tak sedar ada dunia yang seindah ini. Apabila tiba di Oslo, ibu bapak mereka sudah menunggu. Para remaja menunduk hormat kepada keluarga mereka. "Ayah, Ibu, selama ini kami minta maaf. Kami akan jadi orang baru." Ibu bapak mereka terkejut dengan perubahan anak-anak mereka. Yang pulang adalah remaja yang sopan dan jujur, sangat berbeza dengan sebelum mereka pergi. Perubahan selepas pulang sangat dramatik.
Erik berhenti mengambil dadah sepenuhnya dan meminta maaf kepada ibu bapaknya. Kini dia sedang belajar bersungguh-sungguh untuk masuk ke university. Dia juga mulai belajar bahasa Melayu, katanya mau bekerja di Malaysia suatu hari nanti. Matias berhenti mencuri dan bekerja sambilan untuk membayar hutangnya. Dia juga meminta maaf kepada datuk dan neneknya, memulihkan hubungan keluarga. Lin tidak lagi menggunakan kekerasan dan kini aktif dalam kerja sukarela. Katanya, dia telah menemui makna hidup dalam membantu orang yang memerlukan. Kesemua 19 orang remaja telah bertaubat sepenuhnya. Mereka kini kembali ke pangkuan masyarakat sebagai remaja contoh. Peristiwa ini menjadi tumpuan sebagai model baru dalam menyelesaikan masalah remaja di Norway. Program pemulihan gaya Malaysia ini juga telah menarik minat negara-negara Skandinavia yang lain untuk menghantar delegasi pemerhati. Para remaja itu kini sentiasa berhubung, saling menyokong perkembangan masing-masing. Dan semua orang berkata, suatu hari nanti, mereka pasti akan melawat Malaysia, sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantu mereka dahulu. Terutamanya Erik, dia merancang untuk mencari pakcik yang menunjukkan jalan kepadanya dahulu untuk mengucapkan terima kasih secara pribadi. Saya juga kini kerap melawat Malaysia untuk mengkaji program bimbingan remaja di sana. Saya belajar bahwa hati orang Malaysia yang sentiasa percaya dan menghargai sesama insan adalah kaedah pemulihan yang paling berkesan. 72 jam itu bukan sahaja mengubah kehidupan 19 orang remaja, tetapi juga mengubah hidup saya secara drastik. Sehingga kini, apabila saya menunggu penerbangan di lapangan terbang, saya masih teringat akan hari itu. Wajah para remaja yang penuh dengan kebimbangan, dan 3 hari kemudian, wajah mereka yang bersinar dengan harapan dan kesyukuran. Hadiah terbesar yang diberikan oleh Malaysia kepada kami adalah harapan bahwa manusia boleh berubah, dan kebenaran bahwa kebaikan yang sejati mampu mengubah hati manusia. Selepas ini, saya berharap dapat membawa lebih ramai lagi anak muda untuk merasai keindahan Malaysia. Pada masa yang sama, saya juga berharap agar Anda semua di Malaysia tahu bahwa kebaikan Anda telah menyelamatkan kehidupan remaja-remaja dari sebuah negara yang jauh di utara. Terima kasih, Malaysia. Saya amat mencintaimu, dari lubuk hati saya. Kepada semua yang telah membantu kami pada waktu itu, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan. Kisah hari ini sampai di sini sahaja. Keajaiban 72 jam yang dialami oleh 19 remaja bermasalah Norway di Malaysia. Apa pendapat Anda? Saya akan sangat gembira jika Anda dapat meninggalkan kata-kata semangat yang hangat untuk wira-wira dalam kisah ini. Jika Anda suka cerita ini, sila tekan butang suka dan langgan saluran ini. Terima kasih karena menonton.